Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatan. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah malam ni kita akan sambung lagi pembacaan kitab Isra dan Mi'raj, kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Al-Fatani. Sampai semalam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril dalam perjalanan ke Baitul Maqdis, bertemu dengan satu kumpulan yang mana kumpulan tadi yang hanya ada pucuk kain di dua kemaluan hadapan dan kemaluan belakang, tutup pakai pucuk kain. Lepas tu pula kelakuan mereka ni dihalau macam binatang, seolah-olah binatang ni dihalau kepada tempat makanan binatang tadi, dihalau macam tu. Satu kumpulan ni. Kemudiannya mereka ni, satu kumpulan tadi ni makan bara api. Itu makanan mereka, bara api dan juga zakum. Zakum. Apa dia zakum ni? Tengok malam. Zakum ni bara api dan juga batu dalam api neraka tu. Batu daripada api neraka. Ini dia makan tu. Itulah mereka yang tidak membayar zakat. Itu gambaran siksaan bagi mereka yang tak bayar zakat. Habis. Selepas mana terus lagi, lepas mana jumpa satu kumpulan tadi ni, Nabi terus lagi perjalanan bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Terus lagi Nabi berjumpa. Ni sambung cerita malam ni. Maka datang pula, yang ni bertemu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ke soal 8. Soal 8 5 baris di atas. Maka datang pula, maka bertemu pula yang ni oleh Nabi lah. Nabi berjumpa pula atas beberapa kaum, beberapa kumpulan yang adalah pada hadapan mereka itu, beberapa kumpulan tu daging yang masak. Ada daging yang masak. Daging yang masak lagi baik, yang ni lagi sedap lah. Ada dalam periuk, dalam satu periuk tu ada daging yang sedap, daging yang masak elok, yang matang, yang boleh dimakan lah. Dan lagi ada pula daging yang mentah. Ada sama-sama dengan daging yang masak tadi ni, ada daging yang mentah. Ada daging yang mentah, ada daging yang masak. Lagi pula daging yang mentah sana ni busuk pula, bung. Bau yang busuk. Busuk yang ni pada bau dia tu busuk. Jadinya ada dua bekas lah. Satu daging yang elok, yang sedap, yang masak. Satu lagi yang mentah, lepas tu busuk pula bau. Ada dua bekas daging. Maka memakan mereka itu, satu kaum tadi ni, satu kumpulan tadi ni, makan mereka itu akan daging yang mentah. Dia pun tak makan daging yang masak, yang sedap tadi ni, tapi mereka ambil daging yang mentah, yang busuk tadi ni. Makan yang tu. Dan ditinggalkan daging yang masak yang baik tu. Daging yang masak yang baik tadi, yang sedap tadi ni, tak makan. Makan daging yang busuk. Ya Allah. Ni. Pasal apa ni? Masalah apa ni? Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Siapa mereka ni?
Mereka yang ada dua bekas daging, satu baik, satu lagi busuk. Tak mau makan yang baik, tapi nak makan yang busuk ni. Berselera dengan benda yang busuk, tak suka benda yang baik. Sebenarnya Nabi, apa ini ya Jibril? Maka jawab Jibril, inilah satu kumpulan tadi ni, laki-laki daripada umat Tuan hamba. Yang mana laki-laki ni ada perempuannya laki-laki, ada isteri lah. Dia ada isteri yang halal, yang baik. Ada isteri yang halal, ada isteri yang baik. Maka ditinggalkan bermalam padanya, pada perempuan tadi ataupun isteri dia yang halal yang baik tadi ni. Dan mendatang ia laki-laki itu akan perempuan yang zaniah, perempuan pelacur. Zaniah ni pelacur lah. Bini ada di rumah tapi tak mau. Nak cari pelacur juga. No? Maka bermalam padanya. Pada perempuan yang zaniah tu. Laki-laki saat ini pergi cari perempuan pelacur, pergi bermalam dengan perempuan pelacur tadi. Padahal ada isteri. Maka mendatang ia laki-laki tadi ni sertanya. Mendatang ia laki-laki tu serta perempuan yang zaniah tu. Mana kata tidur sekali lah hingga subuh bersama-sama dengan perempuan tu. Dan perempuan daripada umat Tuan hamba, kumpulan tadi juga laki-laki yang macam tu punya perangai. Lepas tu ada sama-sama kumpulan tadi, kumpulan yang pilih daging yang busuk berbanding daging yang baik. Dalam kumpulan tu juga ada perempuan daripada umat Tuan hamba keluar daripada suami bagi perempuan daripada umat Nabi Muhammad. Maka datang kepada laki-laki yang zani, yang berzina tu. Datang kepada laki-laki yang zani, yang berzina. Pengibul ni istilah apa? Istilah apa dia? Hak laki-laki ni. Apa dia? Pak sanggup. Tak, Pak sanggup tu dah ada anak lah. Apa dia? Gigolo. Gigolo. Yang ni lah. Pi cari gigolo. Untuk berzina dengan laki-laki tadi ni. Maka bermalam sertanya. Serta laki-laki tu hingga subuh. Maksudnya kumpulan ni kumpulan yang ada perkara yang halal di sisi dia, tapi tak mau benda yang halal tu, pergi cari pasangan yang haram bagi dia. Inilah gambaran dia. Esok ni di malam Isra' Merah ni, satu kumpulan yang mana ada dua bekas daging, satu yang baik, satu yang sedap, dan juga satu yang mentah yang tak masak lagi. Lepas tu pula busuk pula bau. Dia makan yang mentah, dia makan yang busuk tadi ni, dia tak makan yang sedap. Kemudian maka lalu pula, selepas mana jumpa satu kumpulan tu, tak apalah, terus lagi. Lalu pula atas suatu kayu. Nabi lalu atas satu kayu yang mempunyai beberapa duri. Mana kata lalu atas satu kayu ni, Nabi berjumpa lah. Nabi berjumpa, bukan berjalan atas tu. Nabi berjumpa satu kayu yang mempunyai beberapa duri. Kayu tu ada beberapa duri. Dan cawang bagi kayu tu, duri kayu tu. Ada duri pada kayu tu, ada cawang ni, maksudnya ada cabang lah, ada ranting pada kayu tu. Tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu, melainkan bila bersentuh je kain, bersentuh ke sesuatu, daging ke apa ke, kulit kita ke, dicarinya. Nasi kayu tu ataupun duri tadi ni akan dicari oleh kayu tadi ni. Mesti akan tercari. Kalau kata kulit kita kena kayu tu, akan tercari kulit. Kalau kata baju kena kat kayu tu, akan tercari baju. Tercari, terkoyak lah. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Apa dia ni, kayu ni? Maka katanya Jibril, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuan hamba
duduk ia beberapa kaum daripada umat, beberapa kumpulan daripada umat, panggil membawa perangai daripada umat Nabi Muhammad. Tuan hamba ni kena pada Nabi Muhammad lah, umat sekarang ni. Duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang lalu, dirampasnya. Dirampas, disamun. No? Nampak orang lalu, samun. Ataupun diintai-intai rumah orang kaya ni, pergi samun. Kemudian maka membaca Jibril akan firman Allah Ta'ala. Wala taq'udu bikulli sirati tu'idun. Tu'adun. No? Wala taq'udu bikulli siratin tu'adun. Dan jangan kamu duduk. Maksud bagi firman Allah Ta'ala tadi, jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Lu takut, nak bagi orang takut kepada dia. Ni perangai lanu ni, jin-jin. Kemudian maka melihat, selepas mana Nabi melihat tadi ni kayu yang ada, lepas tu pula mencarikan bagi siapa-siapa yang lalu pada kayu tu. Ini gambaran bagi umat Nabi Muhammad yang sentiasa mengintai-ngintai orang lalu je, pergi rampah ataupun pergi samun ataupun ambil harta orang di jalanan. Tu lepas pada jumpa tu, maka melihat oleh Nabi akan seorang lelaki yang berenang di dalam sungai. Nabi nampak seorang lelaki berenang dalam sungai. Yang mana sungai tadi ni daripada darah. Sungai tu, air sungai tu bukan air sungai macam biasa ni. Air sungai tu darah. Oi, sungai apa ni? Sungai darah. Dilontarkan di dalam mulutnya. Di dalam mulut laki-laki yang sedang berenang tadi ni, dia lontar dalam mulut dia tu dengan beberapa batu. Ianya disumbat dalam mulut dia tu batu. Dia tengah berenang ni. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Gambaran apa ni? Dia kata laki-laki sedang berenang dalam sungai daripada darah, kemudiannya disumbatkan mulut dengan batu. Ni gambaran apa? Maka katanya Jibril, inilah laki-laki yang memakan riba. Memakan riba. Macam-macam lah. Bahasa Melayunya ni faedah. Faedah. Kalau bahasa Inggeris ni interest. Itu semua riba. Memakan riba. Mengukur keuntungan daripada riba. Ini jaga-jaga. Gambaran dia macam tu. Kemudian maka datang pula, bertemu pula Nabi atas laki-laki. Sungguhnya selepas mana jumpa laki-laki yang berenang dalam sungai darah tadi ni, yang disumbat mulut dia tu penuh dengan batu, lepas mana bertemu dengan dia, itulah gambaran bagi mereka yang makan riba. Kemudiannya Nabi bertemu pula dengan laki-laki daripada umat Nabi. Sungguhnya telah menghimpunkan beberapa bekas kayu yang tiada beberapa bekas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Beberapa bekas kayu ni tiap-tiap tiada kuasa ditambahi. Ditambahi lagi. Mana kata dia bawa, dia tengah usung kayu banyak-banyak. Dia tak mampu dah ni nak bawa apa yang dia tengah bawa tu. Dalam dia tak mampu nak bawa tu, dia tambah lagi kayu, tambah lagi beban. Dia dah terbeban dah, tambah lagi beban. Apa dah? Ni. Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Ini gambaran apa ni? Maka katanya Jibril, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba. Ada padanya pada laki itu. Ada padanya pada laki-laki beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia laki-laki menunaikan dia kan beberapa amanah manusia tu. Ada manusia amanah kepada dia, amanah kepada dia,
beberapa tanggungjawab. Dia tak mampu nak tunaikan. Dan ini padahal ditambahi lagi, walaupun dalam keadaan dia tak mampu, dia tambah lagi amanah yang baru pula. Ditambah lagi amanah yang baru. Jawatan ni dia pegang, jawatan ni dia pegang, semua dia nak pegang. Padahal satu jawatan pun dia tak mampu lagi nak buat dengan sempurna. Dia tambah lagi jawatan yang baru. Dia tambah lagi tanggungjawab yang baru. Padahal satu tanggungjawab tadi pun dah tak mampu dia tunai, dah tak mampu dia sempurnakan. Ini jaga-jaga. Kemudian maka datang pula seperti dahulunya. Maka datang pula atas beberapa kaum yang mengguntingkan lidahnya. Ianya lepas pada tu Nabi sambung lagi perjalanan. Tiba-tiba Nabi bertemu dengan satu kumpulan ni. Kumpulan ni dia kerja dia gunting akan lidah. Gunting lidah sendiri. Ambil gunting, kerak lidah. Ambil gunting, kerak lidah. Lidah saja kah? Tak. Dan bibir sekali pun kerak juga. Bibir pun kerak juga. Bibir pun kerak juga. Kemudiannya, kerak dia tu dengan pegunting. Dengan gunting lah. Dengan gunting besi. Tiap-tiap digunting, gunting besi tadi ni kembali pula. Yang ni jadi seperti sebelum dia tu, sebelum dikerak. Tu. Jadi seperti sebelum dikerak. Mana kata lidah tu tadi dia potong, tumbuh balik macam biasa. Potong pula, tumbuh macam biasa balik. Tiada limpah mereka itu. Tiada limpah. Ini lemah lah, nak lemah. Tiada lemah mereka itu sekali-kali, yakni daripada motong tu. Tak serik lah. Kali pertama sakit kena potong tu, tumbuh balik lidah. Serik ke kali kedua? Tak. Potong macam biasa juga. Macam kali pertama tadi, potong. Tumbuh balik lidah, potong pula. Tumbuh lagi lidah, potong pula. Itu. Tak lemah, tak serik. Maka sabdanya Nabi, siapa ini ya Jibril? Golongan apa yang kerja potong lidah ni? Tumbuh, potong balik, tumbuh, potong balik. Maka katanya, kata Jibril, inilah khutbatil fitnah. Khutabail fitnati. Khutabail fitnati. Yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenar. Dia ajak manusia dengan perkara-perkara yang tak sebenar daripada umat Tuhan hamba, yakni umat Nabi SAW. Dia ajak benda-benda mampu lah, benda yang tak sebenar, benda yang tak betul. Dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Mana kata tidak mengamali pada diri. Dia ajak tu benda yang tak sebenar, kemudiannya dia tak mengamali bagi diri dia. Kalau kata benda tu sebenar bagi dia sendiri pun, tapi dia tak mengamali. Ini mereka yang banyak berdusta pada agama Islam ni. Ni jaga-jaga. Banyak sangat fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ni. Dia kena jagalah. Inilah gambaran mereka ni. Mereka yang selalu buat fitnah dalam agama Islam ni. Ataupun di akhir zaman ni. Gambaran itu sentiasa diguntingkan lidah. Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum adalah kuku mereka itu tadi. Nabi jumpa balik. Dalam perjalanan, teruskan perjalanan, Nabi terjumpa pula satu kaum yang ada kuku mereka itu, satu kaum tadi ni. Satu kumpulan daripada tembaga. Kuku dia tu daripada tembaga. Kerah lah. Itu istilah tembaga ni, kerah. Macam besi. Menggaru-garu mereka itu satu kaum tadi ni akan muka. Dah lah kuku daripada tembaga besi, dia garu muka, cakap muka. Dan dadanya bukan tekak muka dia cakap, kelingan badan. Cakap. Garu, duk garu.
hingga keluar daging. Garu tu sampai keluar daging muka, sampai keluar daging dada. Dan darah tiap-tiap digarunya tu akan berdarah muka dia, akan berdarah dada dia tu. Kembali pula sepertinya lepas mana keluar darah, keluar daging apa semua, jadi balik muka dan dada dia tu macam biasa balik sebelum mana digaru tadi ni. Jadi macam biasa balik lah. Tu. Kemudiannya garu pula. Lepas tu jadi macam biasa balik. Lepas tu garu pula. Maka sabda Nabi, siapa mereka itu? Mereka satu golongan yang Allah Ta'ala jadikan kuku dia tu daripada tembaga. Kemudiannya kerja dia garu muka sampai keluar isi. Garu dada sampai keluar isi, sampai berdarah. Lepas tu jadi macam biasa balik, garu pula. Siapa mereka ini? Ya Jibril. Maka kata Jibril bagi menjawab pertanyaan Nabi tu, inilah mereka yang memakan akan daging manusia. Makan daging manusia macam mana? Makan pakai mulut? Tak. Dengan mengumpat-ngumpat. Duk umpat manusia. Apa maksud umpat? Berkata-kata, perkataan yang menyakitkan ataupun yang tidak sedap didengar oleh tuan punya badan. Di mana berkata tu? Di belakang tuan dia, tuan badan tu. Kita duk cerita benda-benda hak. Kalau kata dia dengar, dia tak suka kita duk cerita pasal dia. Itu orang panggil mengumpat. Tapi dia tak dengar, tu panggil mengumpat. Kalau kata depan-depan tak panggil mengumpat, dia duk dengar. Kita duk kata dia, orang tak panggil mengumpat tu orang panggil ngutuk, kutuk. Duk kutuk depan-depan. Tu orang panggil kutuk. Kalau kata mengumpat ni, kita kata benda-benda yang dia tak sedap dengar, dia tak selesa dengar, kita kata di belakang dia. Kalau kata dia ada, dia marah. Tapi dia tak ada, dia tak kena marah. Tu orang panggil mengumpat. Jadi orang mengumpat ni, Allah Ta'ala bagi gambaran pada malam Isra' Mi'raj ni. Orang dia tu Allah Ta'ala jadikan, orang panggil kuku dia tu kuku tembaga, dan dia akan garu muka sampai keluar habis daging-daging isi muka dan juga isi-isi dada ni tu. Tu gambaran di malam Isra' dan juga Mi'raj. Tu. Dan menjatuh pada kemaluan. Dan menjatuh pada kemaluan ini pada keaiban. Menjatuh kemaluan yang menjatuhkan keaiban manusia yang ni. Orang ramai lah menjatuhkan maruah manusia. Tak kira lah jiran dia ke, dia jatuh maruah. Duk gosip lah supaya nak jatuh kawan tu. Ni pun salah satu je golongan yang akan yang diberi gambaran pada malam Isra', yang duk cakap muka dia tu sampai keluar isi. Kemudian selepas mana Nabi jumpa satu kaum tadi yang mana duk cakap muka, lepas pada tu Nabi jumpa pula. Datang pula ni, berjumpa pula oleh Nabi atas satu lubang yang sempit. Mulutnya mulut lubang tu, permukaan lubang tu sempit. Maka tiba-tiba, dahlah lubang tu sempit, dia punya permukaan dia, tiba-tiba keluar daripada lubang tu lembu jantan yang besar. Agak-agak celih tak? Lubang sempit, keluar lembu jantan yang besar. Maka jadilah lembu jantan tadi ni yang keluar daripada lubang yang sempit tu, berkehendak kembali masuk ke dalam lubang. Bila terlepas keluar, dia nak masuk balik lubang yang sempit tadi ni. Dia asal dalam lubang yang sempit, lepas tu dia boleh keluar, dia nak masuk balik dalam lubang yang sempit tu. Lepas tu bila nak masuk balik, tiada dapat, tak boleh lah. Nak keluar boleh, nak masuk tak boleh. Tiada dapat lagi. Dia tak boleh dah. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Ni gambaran apa ni? Maka katanya Jibril, inilah seumpama ataupun bandingannya seorang laki-laki daripada umat tuan hamba, yang ni umat Nabi Muhammad, umat sekarang ni, berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada yang dimurkai Allah Ta'ala. Dia ada cakap satu perkataan yang
Allah Ta'ala sangat-sangat murka pada satu kerjaan tadi. Satu kalimah yang dia kata tu, maka menyesal ia laki-laki. Bila dalam dia kata perkataan yang Allah Ta'ala sangat murka tu, dia pun menyesal. Maka tiada kuasa ia laki-laki. Tiada kuasa laki-laki tu mengembalikan lagi, yakni akan satu kalimat yang dikata tadi ni. No? Mana kata tak boleh nak berbalik kepada kalimat yang dikata. Adik. No? Jadinya kata ulama, ini gambaran ni kena kepada seolah-olah orang yang menetapkan satu-satu hukum yang tak kena pada syarak. No. Dia pergi cerita ke orang awam tak kena hukum pun sebenarnya. Dia pandai-pandai reka je, tak kena dengan syarak. Maka orang pun pakai, orang panggil hukum yang dia tetap tadi ni, fatwa yang dikeluarkan tu orang pakai. Lepas tu dia tak boleh lah nak tarik balik. Tu gambarannya. No? Dia kena jaga-jaga lah. Mesti berdasarkan daripada hukum yang ditetapkan oleh ulama. Kita tak boleh nak buat reka sendiri. Bila kita reka sendiri, orang pakai perkataan kita, ni sangat-sangat berbahaya lah. Habis tu, bila Nabi jumpa tadi ni, satu lubang tadi, Nabi teruskan perjalanan pula. Dalam dia terus perjalanan ke Baitul Maqdis, maka antara yang ni tengah-tengah ada berjalan. Tengah-tengah Nabi berjalan, tiba-tiba diseru, yang dipanggil oleh yang menyeru. Ada suara yang panggil Nabi. Ada suara yang panggil Nabi pada pihak kanannya, pada pihak kanan Nabi. Ada suara yang panggil Nabi. Dengan kata suara tadi, suara yang menyeru itulah, ya Muhammad, unzurni. Unzurni as'aluka. Yani, hei Muhammad, nantikan daku. Aku berkehendak, aku naklah bertanya akan dikau. Berhenti sat ya Muhammad, aku nak tanya. Suara tu kata macam tu Nabi Muhammad. Tiada menjawab Nabi SAW. Nabi tak jawab suara tadi ni. Kemudian lepas pada tu, tak lama lepas tu Nabi pun tanya, apa ini ya Jibril? Maka kata Jibril, inilah seru ataupun panggilan daripada Yahudi. Seru daripada bangsa Yahudi. Mereka beragama Yahudi. Adapun jika tuan hamba jawab, akan seruan tadi ni, seruan duk panggil ya Muhammad, unzurni as'aluka. Hei Muhammad, nantikan daku, aku hendak bertanya tu. Kalau kata Nabi Muhammad seru ya, ataupun bahkan saya banyak umat tuan hamba, yang ni umat Nabi, umat sekarang ni lah, jadi Yahudi, pakat jadi Yahudi habis. Kalau kata Nabi menjawab akan seruan tadi ni. Dalam keadaan Nabi tak jawab pun ramai dah. Ramai dah. Ada ramai sampai boleh menguasai Palestin tu, hebat. Tu. Fitnah akhir zaman. Kalau kata Nabi jawab, habislah, fitnah makin besar. Tu hikmah dia, hikmah. Rahsia Allah Ta'ala. Habis kemudian, selepas Nabi jumpa, Nabi terdengar suara tadi, Nabi teruskan perjalanan. Antara duduk berjalan lagi, tiba-tiba diseru, dipanggil pula oleh yang menyeru daripada pihak kiri pula. Dipanggil pula daripada pihak kiri Nabi Muhammad. Yang tadi pihak kanan, ni pihak kiri. Dengan kata suara yang menyeru Nabi tu, ya Muhammad, unzurni as'aluka. Seperti mana tadi juga, yakni, hei Muhammad, nantikan daku. Dia seru Nabi Muhammad tu, nantikan daku. Aku berkehendak, ini aku nak bertanya akan dikau. Nak tanya ni,
Maka tiada ia Nabi menjawab akan panggilan itu, panggilan tadi. Nabi tak kelih, Nabi tak tengok. Nabi teruskan perjalanan. Dia tak lama lepas tu Nabi pun tanya malaikat Jibril, apa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah seru ataupun panggilan Nasara. Nasara, no? Panggilan Nasara. Apa yang Nasara ni? Kristian lah dah ni. Nasara. Adapun jika tuan hamba, yakni Nabi Muhammad jawab akan dia akan seruan Nasara tadi. Nescaya banyak umat tuan hamba jadi Nasara, jadi Nasrani. Jadi berbangsa ataupun beragama dengan Nasara. Ianya itu hikmah. Kenapa Nabi tak kali, supaya terhindarnya umat ini daripada agama-agama yang menyesatkan. Dan antara ini tengah-tengah berjalan lagi, Nabi sambung lagi perjalanan. Tiba-tiba dengan satu perempuan yang bertemu Nabi SAW dengan satu perempuan. Hal keadaannya perempuan membukakan dua lengan. Dua lengan bagi perempuan tadi. Dan atas satu perempuan tadi yang terbuka lengan. Nampak lengan dia tu? Atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan Allah Ta'ala. Ada penuh ni, gelang-gelang emas ni penuh. Pula nampak habis ni. Mami jarum. Tu. Ianya tengah-tengah berjalan tu, nampak perempuan yang penuh dengan perhiasan di tangan. Maka menyuruh ia perempuan tadi ni dengan katanya perempuan, ya Muhammad, unzurni as'aluka. Seru macam tadi juga. Hei Muhammad, nanti tunggu. Tunggu akan aku. Aku hendak bertanya akan dikau. Aku nak tanya. Maka dia ada berpaling Nabi SAW kepadanya, kepada perempuan yang penuh dengan perhiasan di tubuh dia tu. Nabi tak paling. Ni. Maka sabda Nabi, apa perempuan ni Jibril? Perempuan apa ni? Maka katanya Jibril, inilah perempuan saat ini yang dipenuhi dengan perhiasan di tubuh dia tu dunia. No? Perempuan ni, ya perempuan ni. Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia akan suruh perempuan tadi, nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas yang ini berbanding akhirat. Nescaya ramai umat tuan hamba yang lebih suka memilih dunia berbanding akhirat. Pekerjaan-pekerjaan. Artinya terutamanya pembelajaran lah, nisbah memahami akan agama lebih mendahului memahami dunia berbanding akhirat. Tera Nabi tak pusing melihat kepada dunia tadi pun. Ramai mana yang sanggup tak faham agama tak apa lagi, pergi mengaji benda-benda dunia. Padahal Allah Ta'ala kita tanya pun tak kenal. Allah Ta'ala ada berapa sifat pun tak tahu nak habaq. Tu tera Nabi tak kali. Nabi tak tengok pun dunia tu. Ramai mana yang tak faham kenaan dengan Islam, kenaan dengan iman. Ada juga yang keliru antara rukun Islam dan rukun iman pun ada. Ni. Padahal benda tu yang cukup basic. Cukup penting untuk kita faham. Tu. Jadi kata malaikat Jibril, jikalau tuan hamba menjawab akan dia keseruan perempuan tadi ni, saya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas akhirat. Dan antara berjalan lagi, di tengah-tengah berjalan lagi, Nabi SAW tiba-tiba terdapat yang ini bertemu dengan satu orang tua. Seorang tua duduk jauh daripada jalan. Jalan Nabi tu lah, duduk jauh sikit, duduk penjuru tu. Menyeru perempuan tua tadi ni, menyeru, kata satu orang tua tu kan, satu orang tua tu menyeru dengan kata satu orang tua tu,
halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Artinya hadir olehmu, hei Muhammad. Mai sini, mai sini. Seolah-olah macam itulah. Maka berkata Jibril, berjalan, hei Muhammad. Jalan. Tak ada yang dia. Maka sabda Nabi, siapa orang tua tu? Orang tua tu mana? Siapa dia tu? Maka siapa orang tua ni? Orang tua ni siapa dia ni? Maka katanya Jibril jawab bagi pertanyaan Nabi, inilah aduwullah. Inilah aduwullah. Adu ni seteru lah, seteru Allah. Siapa dia? Iblis. Kepada Nabi kita aduwullah. Iblis. Berkehendak ya iblis. Ataupun iblis lah, balik pada orang tua tadi ni, bahawa mencenderungkan kepadanya kepada iblis tadi ni. Mencenderung Nabi kepadanya kepada iblis. Kemudian bila Nabi tak kelih kepada dia tu, jinya tak cenderung lah kepada iblis tu. Nak kata umat-umat Nabi pun tak cenderung kepada iblis. Kemudian maka berjalan ia Nabi, tiba-tiba bertemu satu perempuan yang tua. Jumpa pula dengan satu perempuan yang tua. Jumpa pula. Jadinya perempuan yang tua ni tepi jalan. Di tepi jalan. Tepi perjalanan Nabi tu lah. Maka berkata ia satu perempuan yang tua tu, ya Muhammad unzurni as'aluka. Hei Muhammad, nanti olehmu, tunggu sat. Nanti olehmu akan daku, tunggu sat. Aku hendak tanya akan dikau nak tanya ni. Maka sabdanya Nabi, apa perempuan ni? Perempuan yang tua ni, ya Jibril. Katanya Jibril, inilah umur dunia. Umur dunia tu zaman Nabi tu, masa Nabi, masa tu Nabi di Mekah lagi, tak berhijrah di Madinah lagi. Itu pun Nabi nampak gambaran, kata umur dunia masa tu dah tua sangat, dah akhir-akhir sangat lah. Tu dah akhir-akhir sangat. Jadinya tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ni. Dunia ni tak lama dah, melainkan hanya setakat umur orang perempuan yang tua ni je. Lama dia matilah. Sama lah dunia ni, lama akan berlakunya kiamat. Sampai itulah. Kemudian maka berjalan ia Nabi hingga sampai kepada Madinah, Baitul Maqdis. Madinah ni bandar lah, kota Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.